Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Walau di mana jua anda berada, semoga semuanya sedang menikmati hujung minggu dalam keadaan yang sihat dan sejahtera hendaknya. Berbaki lebih kurang 10 jam sahaja lagi, detik 12 tengah malam ini, tahun 2024 bakal menyapa kita. Tahun 2023, dunia telah melalui pelbagai kisah gembira mahupun yang duka dan meruntun jiwa. Lebih-lebih lagi kisah kesengsaraan rakyat di bumi Palestin yang menyayat hati angkara kekejaman Zionis. Dari jauh, moga doa ikhlas yang sentiasa dikirim menguatkan semangat mereka yang teraniaya. Bersyukurlah dengan segala nikmat yang diberi dan ambil iktibar daripada setiap kisah kehilangan, perjuangan dan kegagalan yang telah dilalui sepanjang tahun ini. Jadikan ia sebagai pemangkin untuk kita bangkit lebih kuat dan positif. Masa lalu tidak mungkin dapat diubah, namun masa hadapan boleh dicipta bermula saat ini. Semoga setiap harapan dan impian yang ingin dicapai mampu menjadi realiti. Menarik di Nona minggu ini. Saya orang yang suka pada cabaran. Saya nak ada akademik dan saya nak ada pencapaian yang bagus dalam silat. Dia tak mudah putus asa lah kan. Bila dia nak buat satu benda tu, dia akan buat dengan sempurna lah. Fashion ni dia tak bergerak secara pantas sangat tau. Fashion bukan macam tu. Kita bergerak secara perlahan dalam circle. Untuk buat matlamat atau azam yang praktikal kena ada SMART. S-M-A-R-T. SMART ni spesifik, khusus, jelas. Lepas tu measurable, M measurable, boleh diukur. Ya, selepas 1 bulan sekian, 2 bulan, ada timeline spesifik. Transisi fashion yang sentiasa berputar dan berevolusi saban tahun menjadikan pengikutnya teruja untuk melihat gelombang trend yang bakal ditampilkan seterusnya. Bagi golongan hawa, pemilihan fashion yang tepat sangat penting agar ia dapat mengekspresikan personaliti masing-masing mengikut gaya yang tersendiri. Ramalan fashion untuk tahun 2024, segmen Lensa Gaya berkongsi trend yang dijangka bakal menjadi pilihan dan kegemaran. Merangkumi pelbagai aspek termasuk warna, gaya dan potongan bersama penata gaya profesional Tim Fatimah. Busana mahupun aksesori hiasan yang sering digayakan bukan sahaja mampu menonjolkan personaliti seseorang, malah dapat menambahkan keyakinan individu. Jadi tidak hairanlah semakin ramai yang sentiasa menjaga penampilan harian mereka dan bukan hanya berhias untuk ke majlis atau hari istimewa sahaja. Berbekalkan ilmu dan pengalaman lebih 14 tahun dalam bidang fashion dan tata rias, nama Tim Fatimah pastinya sudah tidak asing lagi dalam industri fashion tempatan. Tim akui dia perlu sentiasa peka dengan peredaran fashion semasa agar setiap pelanggannya mendapat sentuhan gaya yang terbaik. Fashion untuk 2023 ni sepanjang yang saya nampak, walaupun orang yang suka berfashion, dia orang dah fikirkan something yang comfortable. Kalau material pun, dia orang dah guna pakai yang something yang airy. Selesa lah untuk bergerak, bekerja ataupun pergi-pergi event. Saya boleh rangkumkan, orang lebih menitik beratkan keselesaan. Bagi Tim Fatimah, jangkaan fashion pada tahun hadapan tidak terlalu banyak perbezaan berbanding tahun ini. Penggemar fashion masih boleh menggayakan koleksi busana 2023 dengan sedikit olahan agar tidak berlaku pembaziran. Fashion ni dia tak bergerak secara pantas sangat tau. Dia dalam circle, pergerakan dia tu dia akan berputar, dia akan pusing lambat. Fashion 2024 ni dia masih ada, fashion 2023 tu masih ada. Tapi ada penambahan sikit lah, mungkin daripada segi siluet, material ataupun cutting. Dia tidaklah berubah secara total. Dia tak adalah macam 2023 you ada baju dalam wardrobe you denim. Tiba-tiba 2024 you kena buang semua denim tu, you kena masukkan benda lain. Tak, fashion bukan macam tu. Kita bergerak secara perlahan dalam circle. Transisi fashion yang bergerak bagaikan roda sering mengalami perubahan saban tahun. Mereka perlu sentiasa tampil memberi sentuhan yang segar untuk menyuntik kelainan dan menarik perhatian penggemarnya. Kalau 2024 ni fashion yang akan dijangka hit,
yang akan diguna pakaikan oleh kebanyakan designer ataupun brand-brand clothing. Contohnya saya boleh bagi 2-3 contoh macam drop waist, dia macam dress, bahagian waistline dia tu dia tak akan duduk dekat waist you, dia akan dropkan sikit, dia akan bagi ilusi orang tu macam nampak tinggi, nampak badan you panjang. Kita akan ada guna material yang macam orang cakap liquid material, yang bila you nampak kain tu macam berair je. Itu 2024 benda-benda ni akan muncul. Flora pun akan balik ke dalam dunia fashion. Dia banyak benda, Flora mungkin daripada segi print, applique ataupun benda-benda yang 3D. Dalam chart warna tu kan kita ada dua, warm and cool. Tentunya dua-dua color ni pun dua-dua akan ada hantar wakil lah apa yang akan in 2024. Contoh color warm ni dia akan hantar wakil-wakil daripada segi citrus color. Lime green akan muncul, yellow and tangerine. 3 color ni akan jadi orang kata kekuatan untuk fashion clothing untuk 2024. Kalau macam cool color punya theme pula dia akan hantar wakil-wakil macam icy blue, blue, a tall blue yang macam electric blue tu. Itu color-color yang dijangka hit. Selain perlu mengutamakan keselesaan dalam bergaya, anda juga haruslah bijak menyuai padan koleksi baju sedia ada untuk tampil lebih anggun dan menawan. Mix and match ni, dia ni macam bagi saya lah, dia key tau. Dia adalah key untuk orang yang suka fashion, orang yang pandai fashion. If you orang yang pandai fashion, I think mix and match ni adalah you punya senjata lah. Kita dalam berfashion ni kita tak nak membazir sebenarnya. Kita tak naklah setiap item yang kita nak pakai ataupun setiap kali kita nak pergi acara apa-apa kita kena beli baru. So takkanlah hari-hari you nak pakai benda baru. You kena ada orang kata kekuatan ataupun kecekapan dalam mix and match. Kalau kita nak tengok fashion antarabangsa sebab dia orang ada 4 musim. So kita di Malaysia ni kita nak kata kita tak boleh follow dia orang sedekat-dekatnya sebab diorang memang kalau diorang predict colour tu diorang ikut musim diorang. Kalau musim luruh diorang nak pakai yang something mungkin bright, kalau autumn diorang nak pakai something yang lebih gelap. Tapi di Malaysia ni kita pakai baju ke ataupun pemilihan colour tu ikut tempat yang kita nak pergi, ikut acara yang kita nak pergi dan untuk apa acara tu. Contohnya kalau kita nak pergi birthday party, you mesti ada colour tema. Contohnya kalau you nak pergi office pun, kalau you pakai blazer pun, dah tentu you akan mengikut colour-colour yang sesuai dengan pekerjaan you. So colour tema tu susah kalau kita nak masukkan dalam kita punya industri fashion sangatlah kalau di Malaysia. Tip dan pandangan daripada tim Fatimah ini mungkin boleh dijadikan panduan buat anda yang ingin memperbaiki atau mengubah gaya penampilan. Usah bimbang untuk mencuba dan bereksperimentasi dengan pelbagai gaya berbeza. Kecantikan adalah subjektif di mata yang memandang, namun jangan sampai menjadi hamba fashion. Assalamualaikum, hai. Selamat tahun baru kepada anda semua dan semoga tahun 2024 ini akan membawa 1001 kenangan manis untuk kita semua. Pengalaman yang tak dapat dilupakan dan semoga kita semua akan menjadi insan yang lebih baik lagi pada tahun 2024 ini. Happy New Year! Hai, saya Haiza. Selamat tahun baru 2024. Ada lagi ke Azam 2023 yang tertangguh tu? Tak sempatlah nak settlekan. Tapi tak apa, yang pasti kita doakan agar tahun baru ini memberi satu sinar baru, sesuatu benda yang terbaik buat kita, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Selamat tahun baru 2024. Setiap kali menjelang penghujung tahun, antara perkara yang sering terlintas di fikiran individu pastinya pelbagai azam yang ingin dicapai apabila melangkah ke tahun baharu. Walaupun ramai yang berjaya merealisasikannya, tetapi bagi sesetengah individu, azam hanyalah sekadar tradisi yang menjadi pelengkap ungkapan sambutan tahun baharu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan individu sukar untuk kekal bersemangat dan akhirnya azam yang dibina bakal terkubur di tengah jalan. Ketahui tip untuk laksanakan azam tahun baru dengan lebih sempurna bersama pakar motivasi Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah dalam segmen Nur.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segmen Nur kali ini kita nak cakap tentang bagaimana kita nak menjayakan azam tahun baru. Ya, sebab ramai kadang-kadang orang yang tanya pada Tok Abah, macam mana ni Tok Abah ni? Sebab saya punya azam tahun 2024 ni ialah nak capai azam tahun 2023. Tahun lepas punya azam pun tak tercapai. Jadi macam mana nak buat? Dan ikut survey kat internet, dia dapati 95% orang yang buat azam tahun baru bagi nak arak, selepas 3 minggu dah lupa dah. Yang nak diet, yang nak bangun awal, yang nak exercise. Bayangkan 5% yang kekal. So, apakah rahsia mereka yang dapat kekalkan dia punya azam sampai berjaya? Pertama, tak dapat tidak. Doa dan doa dan doa. Ad-doa silahul mukmin. Jadi kita kena doa sungguh-sungguh, fokus. Ya, doa spesifik. Ya, doa betul-betul saya nak berjaya ini. Ya, saya nak turunkan berat badan 10 kilo dalam masa 12 bulan mulai 1 Januari sekian. Caranya dengan diet, dengan exercise, dengan So, satu, berdoa dengan yang khusus. Nombor 2, of course lah, bentuk matlamat atau azam yang praktikal. Yang praktikal, yang munasabah, yang relevan. Dan ramai orang mengajar kita, ni dulu-dulu pun, sejak 30-40 tahun pernah diajar. Untuk buat matlamat atau azam yang praktikal, kena ada SMART. S-M-A-R-T, ni biasalah, semua tahu kan? SMART ni spesifik, khusus, jelas. Saya nak turunkan berat badan 10 kilo dalam masa 12 bulan dengan cara membakar 1000 kalori setiap hari. Contoh ya, spesifik. Lepas tu measurable. Measurable, boleh diukur. Ya, selepas 1 bulan sekian, 2 bulan, ada timeline spesifik. Ya, lepas tu attainable, sesuatu yang munasabah. Jangan kita bentuk azam yang terlampau simple. Saya nak turunkan berat badan 1 kilo dalam setahun. Baik, tak payah ada azam. Ya, dalam Ramadan dan turun 2 kilo. Habis Ramadan naik 3 kilo. Biasalah kan. Ya, dan juga attainable, sesuatu yang boleh dicapai tapi membakar semangat. Lepas tu kena relevan. Ya, ada matlamat tapi tak relevan. Dia bagus untuk siapa? Untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk company, untuk negara, untuk dunia. Jadi ada relevan dan yang pentingnya ada dia punya jangka masa. Kena khusus dalam masa 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Itu satu perkara. Dan yang ketiganya, tip nombor 3 ialah, ini dia. Ikut kajian psikologi yang Tok Abah belajar lah ya. Gambaran dalam kepala, sebab otak kita berfikir dalam bentuk gambar. Gambaran dalam kepala ni 10 kali lebih power daripada matlamat yang azam yang kita tulis atas kertas. Dalam diary, dalam kita punya planner, dalam kita punya mobile dan sebagainya. Jadi kena gambarkan dalam kepala. Gambarkan apa-apalah matlamat tu. Orang yang bujang nak berumah tangga, gambarkan dia atas pelamin. Contohlah atas pelamin tu. Apa-apa dah 46 tahun yang lepas. Jadi dah lupa sangat gambar tu. Dah kabur. Ya? Kita kena gambarkan secara mental. Ini sangat power. Ya? Dan nombor 4, yang ni Tok Abah selalu buat. Apa pun matlamat. Nak tulis buku ke, nak diet ke, nak exercise ke. Beritahu orang tersayang. Kenapa? Bila kita beritahu orang tersayang, mereka akan sama-sama doakan. Mereka akan ingatkan. Mereka akan beri sokongan, motivasi. Mereka akan mengomel, kata nak diet. Kata nak diet. Kata nak diet. Tahan dengar. Kata nak tulis buku. Kata nak tulis buku. Kata nak tulis buku. Jadi mereka akan pesan dan ingatkan dan doa dan bagi motivasi dan dorongan dan penghargaan, puji-pujian. Wow. Nombor 5. Ya. Ini pun Tok Abah pernah buat dan beritahu pada ramai atau banyak organisasi yang cuba nak membuat azam yang membakar semangat, termasuk media prima. Contohnya, targetnya kita posterkan, spandukkan, bantingkan, jangan berkata buntingkan, bantingkan, buat banting matlamat kami ialah untuk mencapai sale sebanyak 100 juta dalam masa 12 bulan. Lihat ya, lihat, ingat, naik semangat buat. Jadi kena tengok, jangan tulis atas kertas, dalam planner, tak nampak, dibantingkan, diposterkan. Lihat, ingat, naik semangat kita buat, bila buat kita dapat. Ini namanya kita iklankan kepada diri untuk mencapai matlamat ya. Ini praktikal ya, bukan teori, praktikal. Yang keenamnya ialah, ini of course lah. Untuk dapat kita kekuatan untuk mencapai azam, kita kena ada kawan. Kena ada kawan yang beri sokongan, kena ada support group. Ya, baik nak exercise, baik nak diet, baik nak disiplin, baik nak main game, baik nak ada hobi yang positif, kena ada geng, kena ada kawan, kena ada support group. Gitu. So insya-Allah. Dan of course lah, Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah dan anak-anak, kalau kita nak capai azam kita, kena ada emotional attachment.
ada pertalian emosi dengan azam yang kenapa sibuk nak diet? Untuk sihat. Kenapa nak sihat? Untuk dapat membantu keluarga untuk taubat, untuk nak sihat, untuk dapat timang cucu. Nak timang tomak tak larat. So timang cucu jadilah. Ya, cucu ada 7 orang. Bayangkan, kita kalau tak kuat macam nak timang cucu. Jadi itu satu matlamat atau azam yang ada emotional attachment, ada pertalian emosi. Kita akan bersemangat tau. Tunggulah kamu ada cucu baru faham. Ya? Dan of course lah, berterusan cari ilmu. Ya? Lepas tu bentuk rutin-rutin positif. Awak nak mencapai matlamat tapi masih ada amalan-amalan negatif, masih bertangguh-tangguh, masih banyak sangat alasan, banyak orang cemerlang. Tunjukkan hasil daripada azamnya. Orang yang gagal berikan alasan demi alasan demi alasan. Dan satu lagi perkara yang Tok Abah selalu pesan, rupanya kata pakar-pakar yang mengkaji termasuk Peter Drucker, untuk mencapai matlamat tukar persekitaran. Your environment will motivate you. Jadi persekitaran kita akan memberi rangsangan juga. Tukar persekitaran. Ubah jadi positif. Ya, tukar warna yang sesuai favorite color kita ke apa, warna-warna motivasi, kata-kata nasihat, mutiara-mutiara kata, kata doa-doa, ya. So ini semua akan memberi dorongan. Dan satu lagi lah, ya. Jadikan rutin positif sebagai sebahagian daripada kaedah atau uslub untuk mencapai azam, untuk menjayakan azam. Contohnya, sebelum tidur, solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan semua orang. Bangun tidur dengan senyuman, menghadap kiblat, berdoa. Ya, positif ya. Pagi-pagi sarapan makan buah dahulu. Ini benda-benda biasa ni. Ya, kita keluar rumah dengan pasang 10 niat. Pasang 10 niat yang membakar semangat. Setiap niat yang kita pasang dapat pahala, dapat kekuatan, dapat tenaga, dapat inspirasi. Macam mana matlamat ataupun azam tak tercapai sebab kita ada rutin yang positif. Dan niat, ingat, tolong orang untuk berjaya mencapai matlamat mereka. InsyaAllah Allah akan tolong kita untuk mencapai matlamat kita. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Sekian, mudah-mudahan ya dapat memberi motivasi untuk kita mencapai ya, dan menjayakan azam tahun baru kita, insyaAllah. Hotel mewah bertaraf 5 bintang Sofitel Kuala Lumpur Damansara menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona minggu ini. Mengetengahkan konsep dekorasi contemporary moden yang anggun dengan sedikit elemen gaya French Riviera klasik, mampu memberikan pengunjung pengalaman indah sepanjang menginap di sini. Berada di lokasi strategik berhampiran ibu kota, sekaligus memudahkan pergerakan pengunjung ke pelbagai destinasi liburan atau melakukan aktiviti menarik yang sesuai bersama seisi keluarga. Bagi anda yang sekadar ingin menjamu selera pula, terdapat pelbagai hidangan enak dengan variasi masakan di restoran-restoran yang ada di sini. Antaranya sajian masakan Cantonese, hidangan Pan Asia, masakan tradisi Melayu dan juga Perancis. Masakan kampung yang kaya dengan sumber protein antara pilihan menu paling popular yang sentiasa menambat selera sesiapa sahaja. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat melalui diet pemakanan vegetarian atau vegan, jenis masakan sebegini dilihat sebagai sesuatu yang tidak sesuai untuk dinikmati. Namun jangan risau, istimewa minggu ini Nona bawakan resepi nasi goreng kampung versi vegan dengan olahan rasa masakan Melayu khas buat anda yang mengamalkan diet pemakanan sihat. Ikuti cara penyediaannya bersama Aisyah Jabaruddin dalam segmen Air Tangan. Sentiasa mengamalkan gaya pemakanan sihat dalam kehidupan sehariannya, pemilik akaun Aisyah JW gemar berkongsi resepi masakan vegan di laman media sosial. Hai penonton Nona,
Pernah dengar tak apa itu veganism? Vegan ni seseorang yang tak pakai, tak makan barang yang berunsurkan haiwan. So, tak ada daging, tak ada barangan kulit, tak ada telur, tak ada susu. Hari ni, I nak share makanan yang I suka sangat sebelum I jadi vegan, iaitu nasi goreng kampung vegan. So, jom tengok bahan-bahan. Untuk membuat ikan bilis ala vegan, anda perlukan kepingan rumpai laut, minyak, jeruk buah kepa, pes miso dan cendawan shiitake. Manakala bahan-bahan untuk nasi goreng kampung pula sediakan bawang merah, cili api, bawang putih, belacan vegan, daun bawang, tahu yang telah digoreng dengan kunyit dan garam, kangkung, semangkuk nasi putih, sedikit minyak masak dan bahan perasa seperti sos tiram vegan, kicap cair dan garam. Okey, jom kita buat ikan bilis vegan. Kita akan cabut dia punya batang ni daripada kepala cendawan. Kita akan guna lesung nak penyetkan benda ni. So, kita akan penyet sikit je, jangan sampai hancur. So, point dia buat macam ni lah. Kita nak separatekan dia kecil-kecil sebab kita nak dia jadi macam ikan bilis kan. So, ikan bilis kurus je. Kalau nak guna gunting boleh. So, gunting memanjang lah. Okey, inilah hasilnya. Okey, sekarang kita nak masukkan seaweed. Kita guna seaweed, rumpai laut. I guna dalam 3. Okey, kita nak blend semua ni. Ini kita nak buat perapan untuk ikan bilis kita. Kita nak guna ni. Masukkan. So, kita nak guna miso. I nak tambah air. Okey, now kita nak blend. Okey, ni sekarang kita dah blend. Semua yang kita dah blend tadi letak dalam ni. Kita guna seaweed ni semua untuk bagi rasa macam rasa ikan sikit. Sebab seaweed kan ada rasa laut. So, ni nak macam nak ganti umami ikan tu lah. Kita gaul and then kita marinate dia selama 20 minit. Okey, sekarang kita akan panaskan minyak. Okey, lepas 20 minit, kita akan salut ni dengan tepung jagung. Okey, minyak dah panas, so kita boleh start goreng. Masukkan satu persatu cendawan yang telah diperap tadi ke dalam minyak panas dan goreng sehingga garing serta kekuningan. Setelah siap, toast dan biarkan seketika ikan bilis ala vegan ini sebelum dihidangkan bersama nasi goreng kampung. Okey, sekarang kita nak buat nasi goreng vegan. Kita akan tumbuk ikan bilis kita buat tadi. Kepala cendawan shiitake. Dan kita letak bawang kecil, bawang merah, bawang putih. And then kalau nasi goreng kampung mestilah ada cili api. I campur hijau dengan merah supaya warna dia menarik sikit. And then this one kita guna vegan belacan. Okay, now kita akan tumbuk kasar-kasar je. Pastikan kuali betul-betul panas sebelum menumis untuk mengelakkan bahan masakan daripada melekat di kuali. Tumis bahan-bahan tumbuk tadi ke dalam minyak yang telah dipanaskan sehingga naik bau. Boleh masukkan kita punya tofu. Tofu ni I mimik dia jadi telur. I air fry je. I hancurkan dengan tangan. And then kita masukkan sikit kunyit dengan garam. And then jadi kuning macam ni. Now kita akan masukkan batang kangkung. Nak masukkan sikit vegan oyster sauce. And then sikit kicap cair. Sikit je. Now main style dia nasi. Nasi ni make sure sejuk. Kalau nasi panas memang tak sedap, nanti dia lembik. Sekarang bila nasi semua dah hancur, kita boleh masukkan kita punya kangkung. Sekejap. Sekarang kangkung kita dah layu. Kita boleh platekan dia. Okey, nak terbalikkan. Ta! Sekarang kita boleh garnish dengan kita punya ikan bilis tadi. Bolehlah nak letak tepi ke. And then nasi goreng kampung selalu ada timun. So kita letak timun sikit.
and I letak daun bawang sikit. Akhir sekali, tambahkan potongan cili di atas nasi agar hidangan lebih menarik. Bagi anda yang mengamalkan diet vegan dan ingin menikmati juadah masakan kampung, apa kata anda cuba resepi yang ringkas dan mudah ini? Selamat menjamu selera. Ramai yang beranggapan aktiviti seni mempertahankan diri seperti silat kurang sesuai dikuasai oleh golongan hawa kerana sifat semula jadi mereka yang lemah lembut. Tetapi jangan terkejut kalau Mira katakan sebenarnya kelembutan inilah yang memberi kelebihan buat pesilat wanita untuk mempersembahkan pergerakan bunga tari dan gerakan badan yang lebih cantik berbanding kaum Adam sendiri. Bagi gadis kampus Nur Farah Mazlan, penglibatannya sebagai pesilat wanita negara didorong oleh rasa minat yang mendalam terhadap seni warisan pusaka Melayu ini sejak berusia 7 tahun lagi. Nona berpeluang berkongsi kisah kejayaan pesilat wanita terbaik di World Pencak Silat Championship 2022 dan juara ASEAN Pencak Silat Championship 2023 menerusi segmen Inspirasi. Nama saya Nur Farah binti Mazlan dan saya atlet yang mewakili Malaysia dalam sukan silat, khususnya acara tanding puteri kelas A 45 hingga 50 kg. Mula mencuburi bidang persilatan seawal usia 7 tahun, anak kelahiran Sabah ini berjaya menyertai pasukan kebangsaan pada tahun 2018. Selalu yang reaction yang saya selalu dapat lah bila orang tahu saya main silat, diorang macam, oh habislah boyfriend atau husband dia nanti. Dia tak adalah negatif, but maybe masyarakat agak macam shock jugalah sebab silat kan satu sukan yang lasak and didominasikan dengan lelaki. So that's why diorang agak terkejut, but so far, Alhamdulillah, even though macam tu, diorang sangat open-minded. Masyarakat, terutama family saya, diorang bagi galakan yang sangat banyaklah kepada saya. Saya orang yang suka pada cabaran, terutama sukan-sukan lasak ni memang saya sukalah. So, bila saya first kena introduce pada silat, saya excited dan saya gembira. And saya punya pembakar semangat untuk teruskan juga dalam silat lah. Sebab saya minat kan. Jurulatih silat kebangsaan Fauzi Khalid yang juga senior kepada Farah satu ketika dahulu turut mengagumi kecekalan gadis ini sebagai seorang atlet. Orang kata dia tak mudah putus asa lah kan. Bila dia nak buat satu benda tu dia akan buat dengan sempurna lah. Contoh tendangan kan. Kalau contoh kan dia tak betul, dia akan training more bagi perfect untuk benda tu. Dia pun seorang yang boleh dengar pendapat kita lah. Dia akan dengar, dia akan berubah. Dia ada ciri-ciri seorang juara kat dalam diri dia tu kan. Walaupun dia menang baru ni pun dia tunduk lagi. Dia tak ada yang kata jenis angkat dada lah. So dia jenis low profile lagi lah. So bila kita nasihat dia pun dia stay lagi dengar lah. Dia tak mudah lupa diri lah. Perkenalan Farah bersama barisan atlet silat Sabah, Luqman Laji dan Nur Shazira Hidayah Idris menjadi semakin akrab apabila ketiga-tiga mereka terpilih untuk menyertai pasukan kebangsaan. Farah ni salah satu saya punya support system lah. Jadi ni kita orang ni, saya, Farah ni macam saling memerlukan sebagai seorang rakan lah untuk sama-sama bagi motivasi antara satu sama lain. Sebab mungkin kami jauh daripada family pada waktu tu, kami masih muda. Jadi benda tu buatkan kami jadi lagi akrab untuk support each other lah. So dia ni seorang yang sangat emosional. Dia kalau dia sedih, boleh nampaklah dekat wajah dia. Lepas tu kalau dia happy, so apa yang dia tunjuk kat luar tu tak sama dengan apa yang kawan-kawan rapat dia nampak lah. And then also Farah ni dia macam seorang yang sangat introvert actually. Orang luar tak akan nampak she's very good with speaking, tapi at the same time dia cakap dengan kita orang, I actually
tak pandai sangat nak bercakap dengan orang. Macam tu. Ketika mewakili Malaysia di Tamasya Sukan Asia Tenggara pada bulan Mei lalu, Farah diduga apabila 3 tulang jari tangannya patah sewaktu perlawanan di peringkat separuh akhir. Before this, saya bertanding dalam keadaan body yang sihat, body yang fit, tak ada kecederaan. Tapi pada SEA Games yang lalu, saya mengalami kecederaan yang serius pada tangan, which 3 metacarpal saya patah. And saya jadi frust lah because saya rasa macam saya sedih sebab saya cedera and saya rasa confidence level saya kurang waktu tu untuk menang pingat tu. Saya fikir semua hard work, semua masa yang saya korbankan, semua penat lelah tu takkanlah saya nak give up kat sini je kan. So betul-betul menguji mental saya lah waktu tu. And then after dah fikir banyak-banyak malam before competition tu, saya tekadkan saya akan main juga. Sebab saya percaya even peratusan untuk saya menang tu dah kurang since physical saya pun disadvantage kat situ. Tapi saya percaya kalau ada even 1% chance untuk menang pun tetap chance untuk menang. So saya ambil chance tu. And after tu saya just berserah pada Allah je lah. Berbekalkan sokongan penuh daripada jurulatih dan pihak pengurusan, Farah terus melangkah ke final meskipun dia sedar akan risiko yang perlu diambil. Bila kita tanya Farah nak main tak? Farah kata dia nak main. Sebab dia kata ini final. Nak jadi macam mana tu, final pun dia kena main, dia cakap. So, bincang dengan pengurusan kata Farah kena main. So, masa itulah kita, preparation kita untuk dia main tu, kita inilah. Dengan staff ISN ada dekat situ sangat banyak membantu dia orang punya treatment dia orang kan. Bisa sebelum game kita balut dia tangan untuk mengelakkan dia lagi teruk lah. Bila doktor cakap bila dia kena lagi sekali, dia kemungkinan besar dia lagi teruk. Saya cakap kat Farah ada Farah punya special teknik. So pakai benda tu sebab benda yang special tu orang tak boleh kalahkan Farah. Saya cakap macam tu kat dia. Dia tunjuk kemampuan dia lah masa kat final tu dengan keadaan cedera, keadaan yang kata kalau bagi saya pun mungkin kalau pesilat lain pun dia tak akan dapat mampu untuk berlawan macam tu lah. Kecekalan Farah ternyata membuahkan hasil apabila dia berjaya meraih pingat emas buat negara. Bijak membahagikan masanya sebagai seorang atlet dan pelajar sepenuh masa, Farah kini melanjutkan pengajiannya dalam bidang Sarjana Muda Sastra Pengajian Bahasa Perancis di Universiti Putra Malaysia UPM. Dua-dua tu penting. Saya nak ada akademik dan saya nak ada pencapaian yang bagus dalam silat. So, sebabkan dua benda tu perlukan komitmen yang tinggi, saya tak nak salah satu tercicir. Apa yang saya buat ialah melalui platform and medium yang sepatutnya dengan kerjasama daripada MSN dan juga pihak fakulti saya. Ada syarat-syarat dan pertimbangan wajar mereka beri pada saya macam minimum credit hour, masa kelas, assignment semua tu diorang pertimbangkanlah dengan syarat-syarat tertentulah. And pesyarah pun sangat memberi kerjasama. Sebabkan kemudahan-kemudahan ni saya dapat lebih fokus pada dua-dua perkara ni. Ahli keluarga terutamanya bapa menjadi tulang belakang Farah untuk meneruskan minatnya dalam bidang persilatan. Farah sering meluangkan masa menghubungi keluarganya yang berada di Sabah untuk mengubat rindu tatkala berada di perantauan. Dalam mengejar sebarang impian ataupun cita-cita ni kita memerlukan pengorbanan. Jadi begitu juga dengan impian dan cita-cita Farah dalam dua aspek, iaitu melanjutkan pelajaran ke pengajian yang tinggi dan di samping itu menjadi seorang atlet yang unggul, mempunyai banyak cabaran. Cabaran ini sebenarnya memberi kekuatan pada Farah untuk memperoleh kejayaan. Ibu bapa Farah turut berharap agar dia terus berusaha untuk menempa nama di persada antarabangsa sebagai pesilat yang mampu mengharumkan nama Malaysia.
Seperti yang kita baru lihat, itu adalah demo yang ditunjukkan oleh Sri Kandi Silat Negara Nur Farah Mazlan. Seni mempertahankan diri bukan sahaja melalui fizikal, tetapi ia juga memerlukan kekuatan mental dan juga ketangkasan diri. Dan langkah ini adalah langkah yang digeruni oleh pihak lawan setiap kali Farah masuk ke gelanggang. Okey Farah, boleh kita cuba lagi sekali? Okey. Macam mana? Sini. Okay. 1, 2. Nona mendoakan agar Farah terus bersemangat dan sukses dalam setiap bidang yang diceburi, baik dunia persilatan maupun pelajaran. Semoga kisah kejayaan dan kecekalan gadis muda ini memberi inspirasi buat semua, terutamanya golongan hawa. Hai, Assalamualaikum. Saya Sofia Liana. Ingin mengucapkan selamat tahun baru. May 2024 be filled with adventure, prosperity and growth. Happy holidays to everyone and may you have the best celebration. Bagi pencinta kopi, memanfaatkan waktu hujung minggu di luar sambil menghirup secawan kopi dalam suasana yang menenangkan adalah rutin santai yang sering dinanti-nantikan. Lebih istimewa jika lokasi kafe yang dipilih turut menawarkan hiasan landscape yang menarik dan menyegarkan. Ingin tampil berbeza, Cafe Coffee Camp 612 memilih konsep alam semula jadi dengan elemen suasana perkemahan sebagai tema dekorasinya. Sambil menjamu selera dan menikmati keindahan tumbuhan menghijau, pengunjung juga berpeluang untuk mendekati pelbagai jenis haiwan reptilia yang ada di sini. Segmen Deko Laman berkongsi keunikan landscape kafe yang terletak di Ipoh Perak ini untuk ilham dekorasi anda. Berpengalaman lebih 10 tahun dalam bidang lanskap dan nursery, Wong Ru Ing mula mengusahakan kafe yang terletak di Kinta Riverfront Ipoh Perak ini sejak setahun lalu. Kafe yang dilatari dengan pelbagai tumbuhan menghijau ini berjaya menarik perhatian ramai, terutamanya pencinta alam semula jadi. Coffee Camp ini adalah untuk menyediakan persekitaran yang santai dan selesa di mana pelanggan boleh menikmati kopi dan hidangan sedap. Hiasan yang dibuat untuk menarik pelanggan dengan tema semula jadi dan perkemahan seperti aksesori kayu dan alat perkemahan luar untuk mencipta suasana semula jadi dan selesa. Tumbuhan memberikan ketenangan dan kegembiraan, jadi dengan menggabungkan banyak tumbuhan hijau di kafe ini, ia mencipta pengalaman dekat dengan alam semula jadi bagi pelanggan. Saya nak pelanggan saya merasai kelainan, ada tumbuhan hijau dan haiwan dalam kafe. Kedai kopi dengan konsep semula jadi ini menjanjikan pengalaman berbeza buat pengunjung apabila turut mengetengahkan elemen suasana perkemahan. Sambil menikmati secawan kopi, pengunjung dapat bersantai dalam suasana yang tenang dan mendamaikan. Di sini ada banyak jenis makanan pelanggan yang suka, seperti spaghetti with smoked, chicken chop, buffalo chicken wing, tom yum snack bowl dan berbagai jenis pastry. Air osmanthus coffee adalah satu signature di cafe ini, like passion fruit lemon dan berbagai jenis ice blended. Tidak hanya menyediakan variasi menu yang lazat, kafe ini juga mempamerkan beberapa jenis haiwan termasuk reptilia bagi menarik minat pengunjung. Aktiviti sebegini menjanjikan pengalaman dan kenangan manis hujung minggu bersama keluarga dan teman-teman. Ular yang saya pegang ni adalah sejenis corn snake seberat 1.5 kg. Comel kan ular ni?
Sambil anda menikmati makanan di sini, anda juga boleh bermain bersama haiwan-haiwan yang ada kat sini. Antaranya adalah laba-laba, katak, hamster dan lizard. Haiwan reptilia memang tidak digemari oleh sesetengah individu kerana geli dengan rupanya atau bimbang ia membahayakan. Namun bagi pencinta haiwan eksotik, peluang untuk mendekati spesies ini bagaikan satu terapi dan pengalaman yang menyeronokkan. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan ini juga memberikan impak positif kepada pelanggan. Sebenarnya suka menghiasan tumbuh-tumbuhan berbanding dekorasi lain dalam kafe. Ini sebabkan ada pokok yang berat dan tinggi. Oleh itu kena susun dengan teliti supaya tidak merosakkan pokok. Saya dari kecil dah banyak uruskan landscape teknik penjagaan pokok dalam kawasan indoor sebab setiap pokok memerlukan teknik yang lain. Yang penting siram pokok dan letak baja. So, saya ikut konsep itu untuk susun tumbuhan dalam kafe ini. Setiap pokok yang dipelihara di kafe ini dijaga dengan rapi dan diberi baja mengikut keperluan serta jenis pokok. Dekorasi bertemakan tumbuhan dan tanaman menghijau sebegini dapat menyelahkan suasana persekitaran yang menyegarkan. Saya memilih pokok indoor yang mudah dirawat dan tidak menyebabkan alahan sambil juga mempertimbangkan ruangan dan suasana kafe. Ada satu ruangan yang paling ramai pelanggan suka ambil gambar OOTD. Kepada mereka yang berminat dalam pertanian atau alam semula jadi, teruskan usaha kerana berkebun dan mendekatkan diri kepada alam semula jadi mampu memberikan kita ketenangan. Mula beroperasi dari jam 6 petang sehingga 10 malam. Lokasi ini sesuai dijadikan sebagai destinasi untuk anda rileks sekejap bersama keluarga maupun teman-teman. Sesekali bersantai sambil menghirup udara segar dikelilingi tumbuhan semula jadi mampu membantu anda untuk merehatkan minda. Benang sutera jangan dilerai, halus seninya menawan sukma. 2023 akan melabuhkan tirai, segala kenangan dikunci bersama. Mira dan seluruh kru penerbitan Nona ingin mengucapkan selamat tinggal 2023 dan selamat datang 2024. Terima kasih buat anda semua yang sentiasa setia bersama menyokong kami tanpa jemu. Semoga program Wanita Nombor 1 Negara ini akan terus mewarnai hujung minggu anda dengan pengisian yang lebih menarik dan memberi inspirasi buat semua. Baiklah, sebelum berundur, terima kasih kepada pihak Sofitel Kuala Lumpur Damansara kerana sudi menerima kunjungan kami. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona dan kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran